masuk soalan bahagian C, soalan nombor 2. Soalan 2 dekat sini ada A, ada B. So, bismillahirrahmanirrahim. Terus start 2A. Bulatkan contoh bagi, terus buat semua. Bulatkan contoh bagi jirim. Okay, contoh bagi jirim lah, sama ada cahaya, udara ataupun haba. Lepas tu B. Pelajar 21 menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat kadar resapan zarah-zarah dalam pepejal cecair dan gas. Nyatakan kadar resapan dan tertib naik bagi P, Q dan juga R. Lepas tu terangkan jawapan dalam 2 bisa. Okey. Dulu, dia jawab sama. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, cuba dulu. Nanti kita akan jawab semua. Okey. Kita kita cari sama soalan untuk soalan 2A dan B. So, soalan pertama, 2A menanyakan, bulatkan contoh bagi jirim. Kita ada cahaya, udara dan juga haba. So, macam biasa, you guys boleh jawab antara dua, sama ada boleh buka mic untuk terus jawab atau boleh juga tulis dalam chat. Saya akan baca juga jawapan dalam chat. So, apa awak rasa? Cahaya, udara ke haba? Okey. So, basically soalan nombor 1 ni menanyakan apa tu jirim lah. So, kita first kena pasti apa maksud jirim. Lepas tu baru kita buat jawapan. Okey? So, tak apa. So, B pula dia tanya, 2.1 menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat kadar resapan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan juga gas. So, dari sini kita nak kena kenal pasti struktur-struktur dalam jirim lah. Struktur-struktur jirim juga macam mana struktur-struktur tu akan efek kadar resapan juga efek benda-benda lain. So nyatakan kadar resapan tertib naik bagi P, Q dan R. So P tu ialah dia copper sulfide yang duduk dalam agar-agar. So P dia duduk dalam agar-agar lah. Satu lagi Q ada dalam air. Last sekali bromine gas yang ada dengan udara. So sekarang dia nak tahu mana satu yang paling perlahan dan kemudian ni yang paling laju dari segi kadar resapan dia. Lepas tu kita kena terangkanlah kenapa sebenarnya apa yang kita tulis dekat atas ni macam tu jawapan dia. So basically
Jawapan dia ialah, so untuk 21, contoh untuk jirim. So jirim ialah satu perkara yang mesti ada atom-atom je lah baru kita boleh sebut dia sebagai jirim. So untuk haba dan cahaya, ianya bukan atom. Haba dan cahaya ianya adalah macam wave, satu gelombang atau satu tenaga sahaja. Ianya bukan satu jirim lah. So jirim yang betul ialah udara. So udara ialah satu jenis contoh jirim. Selain daripada dua lagi jirim yang kita kenal, iaitu pepejal dan juga cecair. Di sinilah agak-agak sebagai pepejal, air sebagai cecair lah atau air cecair lah. So udara satu lagi ialah satu jenis jirim. So kat sini pun dia dah menunjukkan jirim yang ada dalam udara sebagai sebahagian daripada jirim. So kita boleh, kalau kita buat orang cakap apa macam cross section sikit lah, macam investigate sikit, kita boleh assume lah sebenarnya udara lah jawapan dia sebab ada udara kat sini juga kan. So lepas tu dia tanya kadar resapan bagi tiap lain untuk P, Q dan R. So basically kadar resapan ialah P berada di pepejal paling perlahan dan R untuk udara paling laju. So apa alasan dia? Alasan ialah kita boleh tengok pada B2 iaitu terangkan kenapa sebenarnya kita jawab P ialah yang paling perlahan dan R yang paling laju. Ia disebabkan kadar resapan dalam pepejal adalah paling rendah. Hal ini kerana ruang antara zarah pepejal adalah paling kecil. Kadar resapan dalam gas adalah paling tinggi. Hal ini kerana ruang zarah gas adalah paling besar. Zarah-zarah gas bergerak dengan paling pantas. So basically yang paling penting kita nak cerita dua ni lah. Iaitu kita nak cerita berkenaan dengan jarak-jarak di antara zarah-zarah untuk pepejal juga jarak-jarak zarah di antara untuk udara lah, di antara mereka untuk udara. Termasuk juga untuk cecair sebenarnya. Kita boleh masukkan jugalah kalau awak nak cerita macam sederhana. Okay? Kadar resapan di dalam air ialah sederhana atau pada tengah-tengah kerana jaraknya tidak serapat pepejal dan juga tidak sejauh apa udara. Jadi dengan itu kadar resapannya tidak seperlahan atau tidak selambat pepejal, tapi ia juga tidak sepantas atau selaju udara pun kita boleh cerita. Yang penting kita nak kena cerita jarak di antara zarah dan juga disebabkan jarak tu menyebabkan resapan tu perlahan ataupun cepat. Jadi, dia buat diri. Okey, so itu untuk 2B, 2A dan juga 2B lah. So sekarang kita terus masuk kepada 2C dan juga 2D. Tapi you guys try juga dulu, nanti kita akan jawab sama. So soalan C, Rajah 2.2 menunjukkan satu aktiviti. So dia melakukan satu aktiviti, cadangkan dua cara untuk meningkatkan kadar proses ini. So dia ada air laut, diletak dalam bekas, selepas 2 hari hanya tinggal garam sahaja. So dia suruh kita ceritakan dua cara untuk kita mempercepatkan proses ni. So ada beberapa cara lah. So you guys boleh pilih lah. So nombor 2D, anda dibekalkan dengan objek seperti Rajah 2.3 dengan menggunakan pengetahuan anda sensasi, huraikan satu eksperimen untuk memperoleh air tulen daripada air laut. Masukkan rajah dalam huraian anda, kemudian berikan satu cara supaya lebih banyak air tulen dapat dihasilkan. So dia bagi kat kita ada besen, ada kepingan plastik, ada gelas, juga ada air laut lah. So kita ada 4 bahan di mana apa yang dia nak ialah dia suruh kita dapatkan air suling, distilled water, air suling daripada pure water atau air tulen lah, daripada air laut itu. So kita kena buat gambar rajah menggunakan 4 bahan tu, menggunakan eksperimen tu juga untuk kita dapat air tulen tu. Lepas tu kita kena bagikan satu cadangan untuk kita lebih banyak ataupun cepatkan sikit lah proses-proses tu. Okay.
Okey, minta izin sama semua macam biasa kepada siapa yang masih boleh tulis nama penuh anda, nama telefon anda juga sekolah anda, nama penuh anda, nama telefon anda juga sekolah anda dalam chat. Untuk tulis nama penuh anda, nama telefon anda juga sekolah dalam chat untuk kehadiran pada hari ini. Alright, so uh, ni. Okey, so kita terus tengok kepada jawapan yang soalan ni lah. So, 2C dan juga 2D. Rajah 2.2 menunjukkan satu aktiviti, cadangkan dua cara untuk meningkatkan kadar proses ni. So, saya rasa adalah beberapa orang yang dah bagi beberapa idea. Kalau ada idea yang mungkin nak utarakan, boleh buka mic untuk cakap ataupun mungkin boleh tulis kat chat, tak ada masalah. Okay. So, untuk soalan pertama tu dia tanyalah. So, dia tanya kita cadangan lah macam mana kita nak cepatkan proses yang berlaku ni. Okay, nak meningkatkan kadar proses tu. So, yang kedua ialah cara sekarang ni dia bagi kita 4 objek ni lah. Dia bagi kita baisin, dia bagi kita kepingan plastik, dia bagi kita gelas, dia juga bagi kita air laut. Sekarang ni nak suruh kita dapatkan air tulen ataupun pure water daripada air laut ni dengan hanya menggunakan 4 bahan ni je. Dengan idea kita berkenaan dengan kondensasi. So, macam mana cara kita nak buat? So, cara dia macam ni. So, ada beberapa cara lah. Basically ada beberapa cara lah yang kita boleh buat untuk kita cepatkan kadar proses ni. Pertama, kita boleh panaskan air laut tu. Basically letak bawah matahari ke, atau mungkin letak tengah panas ke kan, atau mungkin letak api ke apa ke macam ni. So panaskan lah. Letak air di bawah kipas yang berpusing, boleh juga kita instead menggunakan heat atau kepanasan atau haba kita menggunakan motion, iaitu pergerakan udara yang berlaku di atas tu. So bila berlaku banyak pergerakan udara yang berlaku di atas partikel-partikel air ni, so lagi banyak air tu boleh kondensasi, menyebabkan lebih cepatlah proses kondensasi tu berlaku. Ataupun kita boleh juga letak dalam bekas yang lebih besar. Bila lagi besar, kita ni akan time tu kita akan lihat kepada surface area lah, kepada keluasan pendedahan tu. Okay, berapa banyak air tu terdedah kepada udara supaya ianya lebih banyak untuk dikondensasikan. So basically sama juga konsep dia, macam kalau kita nak air lagi cepat sejuk berbanding dengan air lebih cepat sejuk lah, contoh kita dapat minum air panas kan. Lebih sesuai kalau kita cari gelas yang dia punya kepala dia punya tempat bukaan tu besar daripada tempat bukaan dia kecil. Kalau tempat bukaan dia besar, lagi cepat lah ianya sejuk daripada pembukaan dia kecil kan. Okey, itu untuk cara macam mana cara lah untuk kita lebih cepat kita kondensasikan proses ni. So anda dibekalkan dengan objek-objek seperti rajah 2.3 ni, soalan D So dia bagi kita 4 objek tu. So ini clone PT3 ni. Ni clone PT3 ni, soalan PT3 awak lah. So PT3 lagi. Oh, tadi paste. So basin kita ada dengan plastik, ada gelas dan juga ada air laut. So dengan menggunakan tentang ilmu kondensasi, macam mana cara kita nak buat, apa yang boleh kita buat ialah kita letak air laut ke dalam basin macam tu. Lepas tu, okay, basically ni saya tak label, sorry. So yang luar ni, yang macam kotak ni bukan kotak lah, ni basin lah sebenarnya Ni basin. Okay, basin. So yang biru ni adalah air laut lah. So, air laut. Okay, yang koko ni ada gelas. Yang ni adalah kepingan plastik. Saya tulis plastik je lah. Allah Akbar. Okay, kepingan plastik. So basically apabila benda ni berlaku, insyaAllah kita boleh dapat lah. Kita kena pastikan pertama dia punya tempat lengkakan hujung ni, kira macam tempat lengkung ni, paling rendah ni mesti duduk betul-betul atas cawan supaya nanti air tu akan jatuh masuk dalam cawan lah. So daripada sini kita dapatlah proses destilasi destilasikan dia supaya
kita boleh buat dapat air yang tak ada ni lah, tak ada garam. So, air laut disejat sampai ke pinggan plastik, wap air itu mengkondensasikan kepada air bersih. Air itu dikumpulkan ke dalam sebuah gelas, letak bawah matahari untuk meningkatkan kadar penyejatan. So basically, buat penerangan sikit, dia suruh huraikan satu eksperimen kan. So kita huraikan lah. So kita huraikan dengan macam mana kita pastikan air sejat sampai ke pinggan plastik. So air ni akan tersejat sampai ke pinggan plastik. Lepas tu kat pinggan plastik ni, dia akan membentuk water droplets, titisan air yang akan turun dan last tu akan jatuh ke dalam cawan lah. So air dikumpulkan dalam sebuah gelas, letak di bawah matahari untuk meningkatkan pensejatan. So kalau kita nak lebih cepat proses ni berlaku, iaitu macam satu cara tu lebih banyak air tulen dapat dihasilkan kan. So macam mana cara dia, kita boleh letak bawah matahari, di mana nanti akan ada haba turun, akan menyebabkan air ni lebih panas lah. So dia lebih cepat lah untuk dia melakukan kondensasi. Pada masa sama akan lebih banyak juga air akan terkondensasi daripada kalau dia just duduk macam tu sahaja. Okay? Tanpa duduk bawah cahaya matahari lah. Kalau duduk bawah macam ada tuduhan itu, so dia akan tak sebanyak kalau kita letak di bawah matahari. Alright. Seterusnya. Okay, kita terus masuk soalan ketiga berkenaan dengan nutrisi-nutrisi. Ya. So, padankan vitamin dengan kesan kekurangan yang betul. Padankan vitamin dengan kesan kekurangan yang betul. Kita ada vitamin A dan vitamin K. Kalau terkurangnya kesan ni, antara 4 perkara ni boleh berlakulah. So, sama ada beriberi, rabun malam, riket ataupun darah lambat membeku. Lepas tu terangkan ujian lemak dengan menggunakan minyak masak dan etanol. Macam mana kita nak uji lemak, macam mana kita nak tahu ada ke tak kehadiran lemak dengan hanya menggunakan minyak masak dan etanol. Okey. Berpeluang nanti jawab. Yes, saya boleh terbaca, sorry. So, tukar basin lebih besar. Yes, betul. Kita tukar basin lebih besar lah. Okey, kita ada vitamin A untuk rabun malam, A untuk rabun malam, K untuk darah lambat membeku, K untuk darah lambat membeku. Alright. Itu untuk soalan 3A. Cuba juga jawab soalan B. Terus.
Okay. So, ada beberapa jawapan kita dah dapat dari kawan-kawan kita. Alright. So, jom kita check sama-sama. Jadi, padankan vitamin dengan kesan kekurangan yang betul. So, kita ada vitamin A dan vitamin K. So, tadi vitamin A ada kawan kita cakap ianya rabun malam. Vitamin K ada kawan kita cakap ianya darah lambat membeku. So, terangkan ujian lemak ada yang katakan tadi ujian alkohol emulsi. Yes. Ujian alkohol emulsi lah. Betul. Alright. So, jawapan dia sebetulnya so vitamin A ianya adalah rabun malam, vitamin K ianya darah lambat membeku. Tu kalau kekurangan dua ni inilah masalah dia. So kalau rabun malam tu cari-carilah vitamin A. Kalau tiba-tiba macam lambat sikit darah nak membeku tu mungkin kemungkinan kekurangan vitamin K. Alright, so ini adalah ujian emulsifasi alkohol. Ini lebih menceritakan tentang sebab dua markah kan. So kita kena cerita sikit lah apa sebenarnya yang berlaku. So apa yang berlaku ialah tambahkan beberapa titis minyak ke dalam tubuh uji yang mengandungi 2 ml etanol. Goncangkan dengan kuat campuran tu, tambahkan 2 ml air suling, biarkan campuran tu selama 2 minit dan satu emulsi terbentuk menunjukkan kehadiran lemak dalam minyak masak. So ni cara-cara untuk kita buat test emulsifying alcohol lah. So, so ni jawapan untuk 3A dan 3B. So seterusnya kita terus masuk kepada 3C, 1, 2 dan 3. So 3C, maklumat yang berikut menunjukkan ujian tinjauan kesihatan kebangsaan. Okay, kita ada diabetes mellitus atau penyakit kencing manis 17.5%, tekanan darah tinggi 30%, paras kolesterol yang tinggi 47%, obesiti 17% dan berat berlebihan 40%. So data ni menunjukkan diet dan gaya hidup yang tidak sihat. Kita seharusnya mengeluarkan gizi seimbang. So basically apa tu gizi seimbang tu soalan pertama kita. Apa dia tanya? Gizi seimbang tu apa? Nombor dua, paras kolesterol yang tinggi mungkin menyebabkan penyakit jantung. Kenapa? Kenapa? Pesakit dengan penyakit jantung dinasihatkan untuk menggunakan amalan pemakanan dan gaya hidup mereka. Untuk mengubah amalan pemakanan dan gaya hidup mereka. Berikan 2 cadangan bagi setiap yang di atas. So macam mana amalan baru untuk amalan pemakanan dan juga gaya hidup sihat. Alright, cuba dulu. Okey, saya ada terbaca dalam awak punya, saya terbaca dalam chat ni. Kalau siapa mungkin boleh buka chat. Awak akan nampak Cikgu Azman ada post lah. Pelajar nak bagi hadiah kepada join kelas malam ni. Terhad kepada 30 pertama kerana buku ada 30 sahaja. PKP di kedai-kedai photostat. PKP ni kedai-kedai photostat tutup. So ada 30 buku nota lah. Mohon isi Google untuk nota tingkatan 3 kelas PDPR terhad kepada 30 pelajar sahaja. So kepada siapa yang mungkin menginginkan buku latihan ketiga, you guys boleh tengok kat chat, ada satu link Google Doc lah, Google Form tu, you guys boleh klik untuk dapatkan 30 buku terhad kepada 30 yang pertama sahaja. So siapa cepat dia dapat, kita akan tengok list. Alright.
Alright. So, jom kita check sama-sama soalan 3C. Okay, so soalan 3C ni menanyakan kita beberapa perkara. First, saya tanya, tunjuk kita maklumat lah. Maklumat yang boleh tunjukkan kajian tinjauan kesihatan kebangsaan. So, pada waktu ni, dia mengatakan pesakit kencing manis ialah 17.5%. Ramai juga sebenarnya tu. Lepas tu tekanan darah tinggi ada 30% lah. Lepas tu paras kolesterol tinggi ada 47%. Obesiti ada 17%. Dan last sekali, berat berlebihan adalah 40%. Lepas tu dia tanya kita tentang data ni menunjukkan diet dan gaya hidup yang tidak sihat. Kita harus memakan gizi seimbang. So dia tanya kita, apakah gizi seimbang? Apa sebenarnya maksud perkataan gizi seimbang itu? Lepas tu dia tanya kita pula, paras kolesterol yang tinggi menunjukkan mungkin menyebabkan penyakit jantung. Pasal dia cakap kenapalah. Kenapa kolesterol tinggi boleh menyebabkan sakit jantung. Lepas tu dia tanya kita lagi, penyakit jantung asalkan untuk ubah gaya hidup sendiri, dan gaya hidup dan juga pemakanan dia, berikan cadangan yang baik untuk diorang ni. So jawapan dia ialah first, apa tu gizi seimbang? Gizi seimbang tu ialah diet yang mengandungi semua kelas makanan dengan kadar yang betul. So balance diet ataupun gizi yang seimbang, pemakanan yang seimbang lah sebenarnya kata mudah kita sebutlah gizi seimbang ni, kata orang kampung kita sebut kira makanan seimbang lah. Makanan seimbang, diet yang mengandungi semua kelas makanan dalam kadar yang betul. Tu cara sebenar untuk kita buat diet. Bukan dengan cara tak makan. Tak makan tu bukan diet tau. Tu namanya starvation, saja kebuluran. Tu tak elok lah sebenarnya. So basically, kalau kepada siapa-siapa kat luar sana yang mungkin rasa macam, oh saya nak kena kurus ke apa ke, atau mungkin ada pakcik-makcik yang US kenal cakap nak kurus, tengok cara pemakanan dia. Kalau makan tak seimbang, dia bukan diet sebenarnya. Dia saja starvation. Jadi macam tak makan kan, tu saja berlapar. Itu bukan diet tu berlapar sebenarnya kalau ikut istilah sebenar. So diet ni ialah makanan seimbang. Makanan seimbang ni mengikut kepada keperluan intake seseorang lah. So, dan juga paling bagus kita ikut piramid makanan lah. Itu paling bagus lah. Kita punya KKM pun dah cakap mostly 3-3 separuh, suku-suku separuh. Makanan suku-suku separuh. Boleh tengok yang itu. So seterusnya dia tanya, apakah paras kolesterol tinggi yang mungkin menyebabkan penyakit jantung dan mengapa? Okay. Paras kolesterol yang tinggi boleh menyebabkan menyumbat arteri. So kolesterol ni ialah lemak lah, lemak yang ada dalam kita punya salur darah. So apabila terlalu banyak, dia akan menyebabkan sekatan dalam kita punya arteri. So apabila kita punya salur darah kita tersumbat, akan menyebabkan serangan jantung lah, sebab jantung kita tak cukup oksigen. Pada masa yang sama, jantung kita nak pump pun susah sebab kita punya arteri kita tersumbat kan. Cuba bayangkan macam kalau kita buka, macam kat rumah, kalau kita ada pipe getah tu, kalau kita buka tapi kita tutup pipe getah kita kat ujung tu, lama-lama yang pipe getah di antara kepala pipe dengan yang getah yang melekat dekat kepala pipe tu akan tercabut lah sebab tekanan. Tekanan terlalu kuat, so menyebabkan jantung kita kerja kuat, so boleh menyebabkan serangan jantung. So kolesterol ni satu benda yang sangat-sangat kita nak kena jagalah. So ketiga, pesakit penyakit jantung dinasihatkan untuk mengubah amalan pemakanan dan gaya hidup mereka. Apakah cara dia? So cadangan kita, apakah amalan untuk pemakanan dia? Mengurangkan pengambilan makanan tinggi kolesterol dan lemak, makan lebih banyak makanan yang mengandungi banyak serat dan pelawas. So basically kita dua benda lah kita minta dia buat. First, kurangkan makan makanan berlemak, contoh macam ayam, daging, telur terutamanya. Itu antara makanan-makanan yang perlu mereka kurangkan lah, sebab ini makanan-makanan yang banyak kolesterol juga banyak lemaknya. Pada masa yang sama, kita juga minta dia banyak makan serat, banyak makan sayur, lebihkan sikit makanan-makanan hijau, sebab akan menyebabkan lebih senang lah untuk badan kita nak cernah makanan dan juga untuk mengeluarkan bahan-bahan toksik seperti kolesterol ni lah. So seterusnya kita kena ubah gak cara hidup. Basically ubah cara hidup ni pusing-pusing sama je sebenarnya, tak saya risau sangat. Dia pusing-pusing, jawapan dia sama je. Biasanya dia akan cakap pasal senaman yang lebih kerap, tidak akan merokok, cukup tidur. Biasanya sama je lah, dia pusing-pusing. So paling senang untuk kita sembang pasal gaya hidup ni, kita cakap pasal senaman dan juga tidak merokok lah. Itu antara jawapan yang mudah lah. So kita terus masuk kepada soalan nombor 4.
Tips nak kurus macam mana? Tips nak kurus. Makanan memenuhi semua kelas makanan diperlukan oleh tubuh badan kuantiti yang betul. Yes. Okay, nice. Bagus. Saya boleh baca saya. Tips nak kurus. Pusing-pusing sama je. Tiga-tiga kalau tanya saya, isteri saya kurus dengan cara dia dah kurus sebenarnya tapi dia nak makin kurus. So cara dia nak makin kurus tu dia ada dia punya ni lah, dia tengok dia punya kalori intake. So you guys kena tahu kalori intake guys. Benda tu lebih baik untuk tanya kepada yang pakar. Mesti dia ada cara pemakanan dia lah, dia ada khas-khas makanan dia. Dan kurangkan nasi, lebihkan lauk. Banyakkan sayur. Tu je. Kurangkan nasi, lebihkan lauk, kurangkan sayur. Lebihkan sayur. Sorry. Dalam lauk tu lebihkan sayur. Tu terbaik. Alright, kita masuk kepada soalan 4. Soalan 4 ni berkenaan dengan elektrik. Okay, electricity lah. So Rajah 4.2. Rajah 4. Poin 1 menunjukkan sebuah litar elektrik. 2 perintang R2 juga R1 dan juga R2 adalah sama. So tahap rintangan dia samalah. Hitung rintangan berkesan dalam ohm bagi litar tu. Lepas tu apakah bacaan ammeter pada A? Nyatakan bacaan bagi voltmeter 1 dan juga hitung arus dalam A yang mengalir melalui R. Alright. Cuba dulu jawab sini. Alright, so ini soalan yang banyak kira-kira. Okay, kita check dulu jawapan dia. So, 4A. 1. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah litar elektrik 2 perintang iaitu R1 dan juga R2 lah adalah sama. Hitung rintangan berkesan dalam ohm bagi litar tu. Apakah bacaan ammeter dalam A? Nyatakan bacaan dalam M sebenarnya M. Nyatakan bacaan bagi voltmeter V1. Hitung arus dalam M yang mengalir melalui R1. R1 yang di atas lah. So ni jawapan dia. Okay. So basically first kita nak kena tahu formula dia lah. Ini adalah litar selari. Sebabkan litar selari untuk dia punya resisten keseluruhan ialah resisten 1 per resisten keseluruhan. Okay, rintangan keseluruhan akan bersamaan dengan 1 per rintangan yang pertama tambah dengan 1 per rintangan yang kedua. So ini 1 per ni ialah rintangan yang pertama lah ni R1. Dan ni adalah R2. Okay, R1 dan R2. So kita tambahkan dia, kita akan dapat 1 ohm. So keseluruhan ni bergerak dia di sini adalah 1
ohm sahaja. Oh, salah ohm dia. 1 ohm lah, omega. Okay, 1 ohm. So, apakah bacaan meter dalam A? So, bacaan meter dalam A ni, so kita ingat pada formula dia V, I, R. Astaghfirullahaladzim, sorry. Okay, so VIR. So, kita nak cari I lah, kita nak cari I. Okay, nak cari I. So, I, VIR. So, I ialah I bersamaan dengan V over R. Rintangan keseluruhan ialah 1, voltan ialah 3. So 3/1 akan menyebabkan I bersamaan dengan 3 M. So, maksudnya kita punya bacaan di sini ialah 3 M. Nyatakan bacaan bagi voltmeter V1. So voltan apabila macam ni, dia sentiasa lari. So voltan sentiasa sama, tak berubah. So V1 bersamaan dengan 3 voltan lah. So voltan tu tak berubah. Okay, lepas tu dia tanya pula. Dia nak tahu yang hanya melalui ini sahaja. Tadi yang melalui keseluruhan kan? Ini yang melalui keseluruhan. Yang ni nak tahu kalau A tu kita letak kat sini. Okay, ammeter letak kat sini. Berapa sebenarnya dia punya nilai ammeter dia. So dia akan jadi macam tadilah. I, R, I, R 3. Resistor ni ialah 2 voltan. 3. Ini bukan 3A sebenarnya. Ini 3 voltan. Okay, 3 voltan. Saya tu saya letakkan. So I sama dengan 3 voltan bahagi dengan 2. So kita akan dapat 1.5 am. Okay. So jawapan kat sini adalah 1.5 am lah. Ni voltan, ni ohm. Alright. Satu, negatif 2. Kepada 1 sebenarnya. Okay. So basically ni adalah kiraan keseluruhan. Kepada siapa-siapa yang mungkin tengah nak screenshot, boleh screenshot dulu. By the way, this one voltan. Alright. Okay, so rajah 4.2 menunjukkan konduktor kilat dipasang pada bangunan tinggi. Okay, kita ada satu bangunan, lepas tu ada konduktor kilat lah di atas dia. Letak paling atas sekali. Terangkan bagaimana satu konduktor kilat beroperasi. So, kita ceritakan macam mana konduktor kilat terfunction. During thunderstorm, semasa ribut petir adalah lebih selamat bagi pemandu untuk berada di dalam kereta. Kenapa? Terangkan kenyataan.
Alright, konduktor kilat mengalirkan cas negatif kilat ke bumi. Yes. Betul lah tu. Okay, so lepas tu C. Terangkan. Macam mana, kenapa kalau kita duduk dekat dalam kereta lagi selamat? Kalau tengah hari putih ni, better kita duduk dalam kereta. Sebab dalam keadaan tertutup. Apabila kita tidak memanah pemandu tersebut, voltan tidak mengalir ke mana-mana, sebalik mengalir kepada kereta pemandu. Sebab kita berada dalam kawasan tertutup. Sebab ada penebat. Okay, so kita check. Okay. So, Rajah 4.2 menunjukkan konduktor kilat dipasang pada bangunan tinggi. Terangkan bagaimana satu konduktor kilat beroperasi. Lepas tu kalau duduk dalam kereta lebih selamat daripada duduk kat luar kalau tengah hari berpetik. Kenapa? Alright, satu konduktor kilat mengalir elektron ke bumi untuk dinyahcaskan. Hal ini mencegahkan bangunan daripada disambar kilat. So disebabkan ada electrically charge, negative charge yang dekat atas ni semua telah diturunkan kepada bumi. So dengan cara tu lebih kuranglah sambaran. Kalau sambar pun dia akan sambarkan konduktor kilat ni dan seterusnya akan terus tanah. So lebih selamat lah. Kedua, diterangkan kenapa sebenarnya tanda peti lebih selamat untuk berada dalam kereta. So betul lah tadi majoriti. Penebat tu yang sebut penebat tu tak berapa tepat lah sebab ianya bukan penebat sebenarnya. Ianya sebabkan kita dikelilingi oleh kereta tu telah besi kan keliling kita dan kereta tu sendiri dah melekat dekat jalan. So dengan tu apabila dia sambar kereta kita, dia takkan melalui kita. Dia takkan duduk, dia takkan pergi ke kita yang dekat tengah-tengah tu. Dia akan terus pergi sampai ke tayar untuk sampai terus ke tanah, ke bumi lah. So kilat, jika kilat sebenarnya kilat menyambar kereta, cacah bergerak ke bumi melalui badan kereta dan tidak melalui pemandu kereta. So kita akan lebih selamat duduk dalam kereta lah. Tapi kalau awak tengok cerita yang macam lampu peti terbakar tu, kalau kuat sangat boleh kot. Tak adalah. Okay. Soalan 4D. Terangkan bagaimana setiap faktor berikut mempengaruhi kekuatan medan magnet. So kita ada magnitude arus dan kita ada bilangan lilitan kegelung. Sangka Faraday. Sekejap. Saya pun tak. Sangka Faraday. Sangka Faraday. Itu ke nama dia. Okey. Saya pun baru tahu perkataan sangka Faraday ni sebenarnya. Okey. Sangka Faraday ni basically dia konsep samalah macam mana kereta tu. Kita duduk dalam satu sangka. Dia sangka Faraday ni sangka yang dibuat oleh besi secara keseluruhannya. So basically kita duduk kat tengah-tengah tu, dia tak duduk rapat dengan kita, dia tak bersentuh dengan kita lah. So dia macam sangka, awak pernah tengok sangka burung sangka burung yang macam besi tu. Bayangkan sangka burung besi tu duduk keliling kita. So kalau ada current elektrik, induce ada Tesla coil ada current melalui udara tu, dia nak sambar kita, instead of dia sambar kita kat dalam sangka tu, dia sambar sangka kita. So sangka kita sebabkan dia buat pada besi, dia akan terus conduct elektrik tu terus turun ke tanah. So kita tak kenalah current tu. So is a good way untuk selamat daripada elektrik. Cuma ya, awak tak boleh ke mana duduk dalam sangka.
Basically konsep sama macam kita duduk dalam kereta tu, yes. Konsep yang duduk dalam kereta tu sama konsep dia. Kan kita duduk dalam kereta, keliling kita besi. And keliling besi kita tu akan boleh bawa cas elektrik ni terus sampai ke tanah dan tidak melalui kita yang duduk kat tengah-tengah tu. So konsep samalah sangkar Faraday dengan konsep kereta tadi. Okey, peringatan kami kepada siapa yang masih teringin nak buku untuk buku untuk kelas PT3 kita lah. So kita ada 30 unit sahaja. Jadi 30 unit ni yang penting awak kena isilah. Siapa cepat dia dapat. Saya pun tak tahu masih ada ruang kosong ke tak lagi. So buat cepat-cepat lah. Kat sini pun ada, saya lupa nak cerita tadi. Ada Cikgu Azman ada tulis juga kepada siapa yang mungkin tak terbaca, yang berikan nama kepada kerana cikgu. Nama kepada kerana cikgu, cikgu ambil kira kerana bila semak, beri nama tapi tak join kelas. Cikgu akan postkan nota dalam minggu ni dan ambil masa 1 minggu lebih untuk sampai. Kos semua percu. So siapa-siapa yang join malam ni akan dapat buku tu lah. So kos semua adalah percu. Okey, anda isi tahniah. So, kita tengok kepada soalan 4D. Terangkan bagaimana setiap faktor berikut mempengaruhi kekuatan magnet. So, kita ada magnitud arus dan kita ada bilangan lilitan. So, macam mana dua perkara ini akan efek medan magnet. Pertama, magnitud arus, semakin besar arus tu, semakin kuatlah medan magnet tu. So, magnitud arus ni apabila berlakunya current yang banyak, lagi tinggi electricity kita, so dia akan lebih banyak lah, kita punya magnet kita akan lebih kuat. Yang kedua ialah bilangan lilitan. So apabila lilitan gegelung bertambah, kekuatan medan magnet juga bertambah. So dia juga bergerak sama banyak. Lagi banyak kita lilit dia, lagi besar, lagi panjang lah lilitan dia. Lagi banyak lilitan dia, lagi banyak juga medan magnet dia. So basically kalau kita dapat magnet yang kuat, kita just tinggikan current ataupun kita banyakkan lilitan gegelung. Nak lagi kuat, kita buat dua-dua. Kita tinggikan current juga kita buat lebih banyak lilitan gegelung. So benda tu akan menyebabkan lebih magnet elektrik kita akan lebih kuat lah. Yes, nice. Ada. Semakin bertambah magnitud arus mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Betul. Okay. So betul-betul. Nice. So kita buat satu lagi boleh soalan nombor 5. Lepas tu minggu depan kita akan buat soalan nombor 6 dan kita terus masuk masuk modul yang seterusnya lah. So nombor 5 kita buat cepat jalan yang ni. So 5A, kelas yang berikut kepada dua kumpulan. Kita ada peristasis, kita ada menulis, kita ada berlari dan kita ada denyutan jantung. So kita ada dua jenis tindakan yang suruh kita asingkan. First, pertama ialah tindakan terkawal, kedua ialah tindakan luar kawalan. So tindakan terkawal, rasa-rasa apa yang terkawal di antara empat perkara ni? Berlari ke, menulis ke, peristasis ke? Terkawal, menulis dan berlari. Okey, tidak terkawal apa benda? Lagi dua tu lah kan. So peristasis dan juga denyutan jantung. So kita check betul ke? So
Betul lah So apabila kita sebut pasal tindakan terkawal, maksudnya satu perkara yang kita boleh fikir dan benda tu akan boleh dibuat lah secara kita fikir. Kalau kita tak fikir, benda tu tak bergerak. So voluntary perkara tu perkara terkawal. Berlari, kita fikir rasa nak lari, kita lari lah. Kita rasa nak menulis, kita boleh menulis lah. Tapi peristalsis iaitu macam peristalsis ni pergerakan makanan daripada mulut kita sampai ke perut kita. Esophagus kita melakukan peristalsis. Itu namanya peristalsis. Benda tu kita tak perlu fikir. Dan benda tu pun memang akan sentiasa terjadi. Satu lagi denyutan jantung lah. So jantung kita pun kita tak payah fikir. Benda tu akan sentiasa bergerak. Cuba bayangkan benda tu dalam kawalan kita sendiri kan, kena 24 jam kena fikir nak kena denyut jantung, kan sedih. So tu sebab ianya tindakan luar kawalan lah. So kedua, B. Rajah nombor 1 menunjukkan gerak balas pada mata. Apakah rangsangan yang menyebabkan gerak balas ni? Kenapa sebenarnya mata daripada bulat besar macam tu, lepas tu tiba-tiba halus macam tu? Lepas tu nyatakan situasi bagi perubahan yang ditunjukkan dalam 5.1 seterusnya. Untuk lindung mata, kita digalakkan untuk melihat terus. Kita tidak digalakkan untuk melihat terus kepada gerhana matahari. Cadangkan satu cara untuk selamat untuk melihat gerhana matahari. Okey, siapa nak try? Cepat. Perubahan saiz pupil. Apa yang menyebabkan? Perangsangan yang menyebabkan. Kenapa sebenarnya? Cahaya. Alright, betul. So first tu cahaya lah. 3B pakai spek. 3B pakai spek mata gelap. Itu untuk nombor 3. Untuk pakai spek mata. Untuk cara untuk lihat macam gerhana matahari lah. Pakai spek mata gelap. Boleh? Pakai mata gelap boleh? Betul? So satu tadi cahaya pun betul. So nombor 2, perubahan cahaya ditunjukkan. So bagi satu situasi. Bagi satu situasi di mana daripada mata kita bulat besar macam tu, tiba-tiba jadi kecil halus macam tu. Okay. So basically, pertama ialah keamatan cahaya ataupun cahaya lah. Kekuatan cahaya ataupun cahaya itu sendiri. So boleh So cahaya menyebabkan gerak balas ni. Kedua, contoh macam kalau kita duduk dalam bilik gelap, tiba-tiba kita pergi tempat cerah. Kan? Masuk duduk pawagam, tiba-tiba keluar pergi dia punya hall. Tidur, bangun. Pejam mata, buka mata kan. Pejam mata, kita punya pupil kita besar. Buka mata, pupil kita akan jadi kecil. Nombor 2, tuang. Yang kedua, cadangan saya ialah untuk tengok pantulan cahaya daripada air dalam besen lah. Tapi tadi ada kawan kita cakap pakai spek mata pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Basically salah satu cara, ini cara orang dulu-dulu lah sebelum kita ada spek mata gelap. Antara cara kita nak buat ialah kita letak besen air. Kita ada besen, kita letak air banyak-banyak. Lepas tu kita jangan tengok ke langit, kita tengok ke besen. Kita akan tengok pantulan gerhana matahari tu daripada besen tu sendirilah. Itu masalah tu cara untuk kita tengok lah. Atau nak tengok ke macam kalau duduk tepi laut boleh lah. Cermin tak boleh. Cermin tu lain sikit. Cermin dia sangat-sangat, dia cahaya cermin dia kuat. Cahaya daripada air ni tak kuat sangat. Pembiasan cahaya dia kurang sikit. Cermin, kalau daripada cermin dia sangat-sangat kuat. Okay. Next. Alright. Rajah C. Saya rasanya ada ni kot. Lepas tu sekejap saya dah baca balik. No, ada 2 soalan je lagi. Okay, 2 soalan lagi, lepas tu baru masuk soalan nombor 6 lah. So, Rajah 5.2 menunjukkan satu kecacatan penglihatan. So, ada satu kecacatan lah. Nyatakan kecacatan ni. Apa nama kecacatan ni? Nombor 2, nyatakan jenis kanta yang digunakan untuk membetulkan kecacatan ni. Nombor 3, lukis pada Rajah betulkan menggunakan kanta yang dinyatakan dalam 5C1. So, nyatakan kecacatan ni. Apa kecacatan ni sebenarnya? Rabut jauh. Okey. Kanta mata terlalu nipis. Biasanya kita sebut pasal rabun lah. Kita akan sembah pasal rabun lah. Rabun jauh atau rabun dekat. Okey, rabun jauh lah. Okey, lepas tu nyatakan jenis kanta. Apa kanta yang perlu kita pakai untuk betulkan kecacatan?
Boleh, spek mata. Spek mata, kanta cengkung. Ya betul. Kanta cengkung So yang lukisan tu tak apa. Lukisan tu nanti kita akan tengok sama-sama lah. Sebab you guys nak lukis kat sini tak boleh kan. Alright. So ini rabun jauh lah. Sebab dia duduk kat depan. So basically kita tak nak, kalau duduk kita tengok benda jauh-jauh ni kita akan nampak kabur-kabur je. Okay. Kepada siapa-siapa yang tak pernah rabun, rabun jauh ni bukan kita nampak, bukan macam yang orang berlakon tau. Letak buat piece 2 sujud 2, orang cakap 4. Bukan macam tu Dia rabun ni macam kabur macam tu je. Dia kabur-kabur macam tu je. So kanta cengkung lah. Kanta cengkung dia macam ni lah. Dia cengkung ke dalam. Cengkung ke dalam. Okay, macam mana lukisan dia, macam itulah lukisan dia Kita adalah kanta cengkung. So akan ada distant object, akan masuk ke kanta cengkung, dia akan bias membesar, lepas tu dia akan kena dekat kanta mata kita dan terus pergi ke kita punya retina. Alright. Last, Pak D, kita ada 2 jenis nama. Kita ada terangkan Okay, kita ada keterangan kepentingan gerak balas tumbuhan berikut kepada proses fotosintesis. Kenapa 2 benda ni penting untuk proses fotosintesis dan kenapa? Kenapa?